keadaan cuaca pada ketika ini kan. Kalau kita lihat pun agak mengejutkan juga kan. Pertukarannya lah kan. Semula kita dah rasa selepas terjadi banjir besar hari itu, kita dah mula rasa macam ada panasnya dan sebagainya. Tapi kali ini nampaknya kembali mendung, hujan lebat dan sebagainya. Mungkin kita boleh bawakan sedikit perkembangan. Ini cuaca yang kita paparkan di laman web met.gov.my. Nampaknya setakat hari ini saja semuanya hujan lebat dan juga telah pun keluar amaran Hanif. Betul, katanya. amaran ribut petir di Instagram ini, di Instagram Met Malaysia juga dikeluarkan 2 jam yang lalu. Ini dikeluarkan pada pagi ini 6.45 pagi. Ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka di negeri Terengganu di sekitar kawasan Dungun dan Kemaman, di Pahang, sekitar Kuantan, Sarawak, Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Mukah, Kapit dan Bintulu sehingga jam 10 pagi inilah yang dilaporkan pada Jumaat ini. Dan juga amaran ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka di negeri Sabah, iaitu di kawasan Tawau dan Kundak. Manakala di Sandakan, di Telupit dan Beluran sehingga jam 10 pagi untuk hari ini. Jadi ini telah dikongsikan oleh Met Malaysia sendiri, jadi hati-hati. Tapi kalau tengok sampai Ahad semua hujan tau. Betul. Kalau ini macam ni hari Jumaat, besok hari Sabtu pun dilaporkan di keseluruhan negeri di Semenanjung terutamanya memang hujanlah, boleh kita bersedia, bersiap siaga terlebih dahulu. Ada juga di sekitar kawasan, boleh kita lihat kawasan-kawasan masing-masing juga ke mana destinasi kita nak pergi. Kita pun perlu belajarlah daripada pengalaman sebelum ini kan. Jadi perlu bersedia dan berhati-hati. Baik. Kita nak bawakan juga ini berkenaan dengan lonjakan kes harian COVID-19. Semalam sangat-sangat menggusarkan, nombornya 19090. Ini 19090 kes baharu. Ini pastinya memberi satu gambaran kepada kita bahawa kita sekarang ini secara rasmi telah pun berada sepenuhnya dalam gelombang baharu COVID-19. Ini yang dicetuskan oleh Omicron. Dan ini yang dilaporkan juga, tapi dalam perkongsian-perkongsian ini ada perbezaan lah melihat kepada mungkin setahun yang lalu apabila varian Delta menyerang, mungkin dengan jumlah yang sama tapi kita melihat kepada kategori-kategori kes yang berbeza lah. Dan pada ketika ini memang seperti yang dijangkakan, kategori 1 dan 2 memang mendominasi lah berbanding pada setahun yang lalu. Ketika program vaksinasi kebangsaan itu tidak lagi diperluaskan, memang kita nampak kategori 4 dan 5 itu keadaan yang membimbangkan. Tapi kita perlu tahulah bahawa ianya tiada gejala, bergejala ringan, ada yang memerlukan isu di paru-paru. Jadi kita perlu tahu kategori-kategori tersebut dan ambil maklum. Sebab sekarang pun dimaklumkan ada kategori 2A dan 2B kan. Jadi kalau 2A itu dia tak perlu terlalu risau, duduk rumah atas inisiatif sendiri. 2B itu sahaja sekiranya ada gejala dan simptom-simptom baru pergi ke CAC. Dan kita kena sedia maklumlah bahawa sifat-sifat varian Omicron ni antara yang ditekankan adalah sebab dia terlalu mudah untuk merebak, kan? Itu yang menyebabkan kes harian melonjak tinggi. Jadi itu kita harap kita masih lagi terus memakai topeng muka, kan? Sebab sekarang ni ada juga kadang terlupa. Betul. Kan? Terlupa untuk memakai tu. Dia yang paling mudahnya kalau kat kedai makan tu. Sebab ramai yang menjadikan alasan kan, macam okey kat kedai makan kita nak makan nak minum kita boleh buka pintu muka, tapi selepas tu masa nak berborak-borak tu pakailah semula. Itu je, ingatkan balik. Okey. Ada juga beberapa perkara kita nak kongsikan selain pada kes dan penularan ini. Kita difahamkan juga pelajar IPT boleh ke kampus secara berperingkat. Ini yang mendatangkan pelbagai reaksi ni. Maksudnya dengan lonjakan kes, ada juga keputusan-keputusan untuk membuka kembali sempadan, dan sekarang ni keputusan berikutnya adalah pelajar IPT boleh ke kampus secara berperingkat. Jadi katanya 70% hingga 100% jumlah kemasukan mengikuti kapasiti IPT melibatkan Universiti Awam, Politeknik, Kolej Komuniti dan juga IPT swasta. Jadi kalau ada juga yang tidak lengkap vaksinasi ni macam mana? Yang tidak lengkap vaksinasi perlu melakukan ujian RT-PCR dan berkeputusan negatif 3 hari sebelum masuk ke kampus, dan ujian kendiri RTK seminggu sekali perlu dilakukan. Tapi ada jugalah SOP berkaitan dengan aktiviti sukan dan riadah yang perlu dilakukan bila dah masuk ke IPT nanti. Okey, itu sedikit perkembangannya yang dibawakan dari masa ke semasa, akan kita terus berikan perkembangannya. Tapi sekarang bermula pada hari ini kan dah tak perlu nak pantau ataupun cek suhu kita lah bila masuk ke premis. Jadi kalau kita nak rekodkan pun tak perlu, hanya perlu scan My Sejahtera sahaja.